Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cik Muhammad Alif Haizam bin Cik Mazdi. Pada hari ini, saya akan melaksanakan tugasan 2 iaitu analisis kesalahan ejaan, kata dan ayat dalam karangan murid tahun 6. Analisis kesalahan dalam penulisan merupakan satu langkah penting untuk meningkatkan mutu komunikasi dalam tulisan. Dalam proses penulisan, penulis sering menghadapi pelbagai kesalahan yang dapat mengganggu pemahaman kepada pembaca. Kesalahan ini dapat dikategorikan kepada 3 aspek utama iaitu kesalahan ejaan, kesalahan kata dan kesalahan ayat. Analisis kesalahan yang pertama ialah analisis kesalahan ejaan. Karangan yang dipilih oleh saya ialah karangan jenis dialog. Perkataan yang pertama yang mengalami kesalahan ejaan ialah perkataan ya, saya. Manakala perkataan betulnya ialah ya, saya. Perkataan kedua ialah perkataan wa'alaikumussalam. Perkataan betulnya ialah wa'alaikumussalam. Perkataan yang ketiga ialah perkataan guru besar. Manakala perkataan yang betul ialah perkataan guru besar, di mana perkataan guru besar dieja huruf besar pada awal kata. Perkataan yang keempat ialah perkataan saya, di mana perkataan yang betulnya ialah perkataan saya dieja huruf besar pada awal kata. Dan akhir sekali, perkataan cikgu, di mana penulis menyingkatkan menjadi CG dan perkataan yang betulnya ialah cikgu. Analisis kesalahan yang seterusnya ialah analisis kesalahan kata. Yang pertama, kesalahan penggunaan kata mengembara dalam ayat di atas menunjukkan kata yang tidak tepat. Perkataan yang lebih tepat digunakan ialah perkataan melancong. Hal ini dikatakan demikian kerana perkataan mengembara merupakan satu aktiviti untuk satu tempoh yang lama. Yang kedua ialah kesalahan penggunaan kata yang mempunyai makna yang tidak tepat. Contohnya pada frasa budaya orang. Manakala frasa yang lebih tepat digunakan ialah budaya masyarakat tempatan. Yang ketiga, kesalahan tiada penggunaan kata hubung pada ayat yang sepatutnya digabungkan. Contohnya pada ayat abang bercadang untuk mengembara ke seluruh Eropah. Abang ingin mengambil peluang untuk meninjau budaya orang. Manakala ayat yang betulnya ialah abang bercadang untuk melancong ke seluruh Eropah dan mengambil peluang untuk meninjau budaya masyarakat tempatan. Seterusnya ialah kesalahan penggunaan perkataan berimbuhan. Contohnya pada perkataan ucapkan. Perkataan ini sepatutnya ditambahkan imbuhan meng, yang menjadi perkataannya mengucapkan. Dan akhir sekali ialah kesalahan penggunaan kata penyambung ayat yang tidak sesuai, iaitu oleh itu. Manakala perkataan yang lebih sesuai digunakan ialah jadi. Jadi contoh ayat yang betulnya ialah Suria selalu meminjamkan telefon kepada Hana dan Maklum. Jadi dapatlah kami berhubung walaupun berjauhan. Akhir sekali ialah analisis kesalahan ayat. Yang pertama, kesalahan penggunaan kata pada ayat lawatan itu untuk mendedahkan. Sepatutnya ayat itu perlu menambahkan perkataan bertujuan bagi memperjelaskan lagi maksud yang ingin disampaikan. Kesalahan yang kedua ialah kesalahan pengulangan frasa pada ayat lawatan itu untuk mendedahkan isu-isu kebersihan kepada ahli kelab doktor muda. Selain itu, lawatan itu juga bertujuan untuk mendedahkan cara-cara terbaik bagi menjaga kebersihan tandas. Ayat ini sepatutnya boleh diringkaskan menjadi lawatan itu bertujuan untuk mendedahkan isu-isu kebersihan dan cara-cara terbaik menjaga kebersihan tandas kepada ahli kelab doktor muda. Kesalahan yang ketiga ialah kesalahan frasa yang tidak lengkap pada ayat. Semasa di sana, kami diterangkan penggunaan pencuci antibakteria. Ayat ini sepatutnya ditambah perkataan berada bagi melengkapkan makna ayat tersebut. Manakala kesalahan yang keempat ialah kesalahan penggunaan ayat pasif pada ayat kami diterangkan penggunaan pencuci antibakteria. Ayat ini sepatutnya diubah kepada ayat pasif yang lebih tepat. Contohnya, kami diberi penerangan mengenai penggunaan pencuci antibakteria. Kesalahan yang terakhir ialah kesalahan penggunaan kata yang tidak tepat pada perkataan menghalangkan. Perkataan ini perlu diubah kepada perkataan yang lebih tepat iaitu menghalang.
Ayat pembetulan bagi penerangan ini ialah semasa berada di sana, kami diberi penerangan tentang penggunaan pencuci antibakteria. Pencuci ini perlu diletakkan dalam tangki tandas dan apabila tangki ini dipam, air bercampur antibakteria dapat menghalang kotoran dan bau pada mangkuk tandas. Kesimpulan, dalam analisis kesalahan kata, ejaan dan ayat, kita dapat menyimpulkan bahawa ketiga aspek ini memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualiti penulisan. Kesalahan kata dapat menyebabkan ketidakfahaman kepada pembaca. Dengan memahami dan menganalisis kesalahan-kesalahan ini, penulis dapat memperbaiki tulisan mereka, menghasilkan karya yang lebih efektif dan mudah difahami. Sekian, terima kasih.